Okay, finally kita akan berangkat ke Bangkok, Thailand. Kalau ikutkan sebelum ni, episod yang sebelum-sebelum ni pun kita dah war-warkan, dah bagi tahu kenapa kita nak kena pergi Bangkok. Tapi tak apalah, saya recap balik lah. Kita sebenarnya pilih untuk pergi Bangkok sebab kita nak pergi fabric hunting. Kita nak cari kain-kain yang berkualiti tinggi untuk dibawa balik ke Malaysia untuk digunakan sebagai collection baru yang mana kita akan showcase dekat KL Fashion Week. Tapi kenapa Bangkok? Kat sini pun ada kan? Dah tahu lagi sebulan, still lagi puasa nak pergi Bangkok. Macam mana tu? Sebenarnya kalau ikutkan sebelum ni, Neonate suka kalau pergi cari kain ni, kita orang suka pergi Bandung. Kita orang suka pergi Bangkok juga dan kita orang suka pergi China. Tetapi disebabkan COVID sekarang ni, banyak negara yang masih belum open kepada turis untuk datang lah, untuk orang kata apa, pergi masuk. Contohnya China lah, China kita tak boleh masuk lagi. So Bandung pula kalau nak masuk sekarang ni tak ada lagi direct flight yang nak pergi Bandung, kena go through Jakarta. So saya rasa banyaklah kalau kita nak pergi Bandung tu, banyak akan makan masa dan juga buang masa lah dalam perjalanan. Jadi nak selamat, kita pergi ke Bangkok sajalah. Perjalanan pun 2 jam saja. Kali ini kita ada projek team yang lagi proper, lagi complete. Semua pergi Bangkok juga. Bukan saya saja, walaupun macam pelik yang jaga social media ke apa pergi juga. Semua yang dalam tim Neonate pun kebetulan tak pernah keluar lagi after COVID. So 2 in 1 lah. So kita nak travel together sebab kita dah kerja sama-sama pun mostly face COVID dengan dah normal balik. So kita nak pergi keluar outing. Memang tu pun antara yang culture kerja Neonate lah. Kalau macam before this kita ada pergi Dubai, ada pergi Hong Kong. So besides kita family hunting je, kadang-kadang kita pun boleh shoot produk. So kita buat benda lah, kerja. Kita tak ada macam kerja 2 jam, 3 jam outstation. Kira outstation pun kita pukul kat sampai 4-5 pagi lah. Faham kan sebab apa nak pergi Bangkok kan. Kat sini pun kain limit kan. Neonate kan dia nak ada certain spesifik kain untuk buat baju diorang kan. Barulah faham kenapa dah dia nak bawa semua, nak angkut semua tim pergi Bangkok. Rupanya sebab kita nak buat konten juga kat sana. Ya, kita pergi sana pun susah kan. Lagi-lagi baru lepas pandemik kan. Dengan ada semua tim, so kita orang boleh discuss, kita orang boleh plan terus apa nak buat konten kat sana. Saya dan Syahir decide untuk bawa seluruh tim Neonate untuk pergi bersama-sama. Bukannya apa, sebab kita orang ada waktu yang sangat pendek, 2 bulan. Dan sekarang ni kalau ikutkan masa tinggal lagi sebulan solid untuk sampai ke KL Fashion Week. Jadi kalau saya je pergi dengan Syahir, nanti yang tinggal dekat sini nanti akan orang kata apa, susah dari segi communication dan sebagainya lah. Memang ada Zoom, ada WhatsApp call dan sebagainya. Tetapi kalau kita bersama dekat sana, everything kita boleh buat secara terus. Maksudnya acap ada, ikin ada, semuanya kalau kita nak tukar design ke apa, kita boleh buat terus kat sana dan decide dan buat keputusan yang cepat. So itulah sebabnya kenapa kita bawa the whole team untuk pergi sana. Untuk pergi Bangkok ni, apa yang aku prepare ialah aku dah survey social media, aku dah survey local brand dekat Bangkok, apa yang ada. So kita akan cari idea ataupun inspirasi dekat sana. Kita akan survey local brand, kita akan pergi mall, kita akan cari apa-apa idea yang kita boleh apply masa untuk design KL Fashion Week nantilah. Lebih kurang 8 orang lah kita pergi, termasuk kita bawa Faizil juga, Faizil dan juga Awin. Awin dia boleh berbahasa Siam. Okey, saya dah dalam 15 tahun tak pergi ke Bangkok. Tapi saya pernah duduk di sana selama 8 tahun, bersekolah di sana. And parents saya bekerja di sana dulu. Setelah tu kita orang balik, pindah balik ke KL dan tidak kembali ke Bangkok. Syahir ajak saya join diorang pergi ke Bangkok untuk misi diorang for KL Fashion Week. Saya pun why not join diorang.
Sambil tu saya jalan-jalan jugalah, ambil peluang tu. Setelah lama tak jejak kaki ke sana kan. Kami harap memang takkan ada perkara-perkara yang mungkin boleh mengganggu perjalanan kami lah ke sana. Delay ke apa-apalah. Tapi Alhamdulillah lah bila kita dah sampai ke airport, semuanya berjalan lancar, check in. Tak ada yang lambat, tak ada yang tertinggal barang, tak ada masalah-masalah lah. Semua okey sebab semua excited kan. Okey, so perjalanan untuk pergi ke Bangkok tu, kita orang naik Thai Airways. Aku memang tak pernah naik Thai Airways ni kan. So first time Thai Airways best, dia semua kat atas tu free dah masuk. Lagi satu untuk Thai Airways ni yang best dia punya kru dia kru semua daripada nak start, daripada berkumpul tu nak masuk, stewardess dia very welcoming, and then diorang relax diorang tak ada dia senang untuk urusan dalam flight. So kebiasaannya pun memang kita akan pakai Thai Airways lah. Kalau ke sana lagi satu best luggage dia dah include. So kira-kira balik harga dia berpatutan untuk servis yang terbaik. Servis dia sumpah bagus gila. And makanan dia pun sedap. Bila nak sampai je, naik je flight tu dah rasa vibe-vibe ada kat Thailand dah. Sebab ya kita makan makanan Thai kan. So dengan stewardess dia orang Thai kan. Dah rasa dah vibe-vibe dah sampai Thai tu sebenarnya. Bila masuk dalam dia punya aircraft dia, cantik lah kan. Tapi ya dalam kapal terbang macam biasa kan. Tapi yang best dia ada awet Thai lah. Awet Thai tu yang makanan dia pun best. Makanan belum sampai lagi Bangkok, tapi makan dia punya makanan je dah rasa dah macam ada dekat Thailand kan. Saya dah banyak kali fly dengan Thai Airways dan saya antara syarikat penerbangan yang saya dan Syahir sukalah untuk pergi ke Bangkok. Dia macam orang kata national carrier dia orang, yang mana harga berpatutan. Harga yang ditawarkan sangat berpatutan. Walaupun kita purchase tiket tu agak last minute. Bangkok, here we go. Saya tak sabar dah nak pergi dan juga selesaikan masa yang kami ada dekat sana cuma 1 minggu ataupun 7 hari. Itu pun saya rasa tak cukup sebenarnya. Tapi tak apa, kita try untuk work out mengikut timing yang kita ada. Mana? Selamat datang ke kampung saya. 3 tahun tak balik kampung. So, seronok lah dapat balik kampung ni kan. Walaupun kita disambut dengan hujan yang lebat di Bangkok hari ni. Let's go. Sekarang dah pukul 12.45 malam waktu Bangkok, waktu Thailand. Tadi ada masalah sedikit yang dilalui oleh kita orang lah. Lepas tu sebahagiannya terpaksa tinggalkan dalam. Lepas tu nak kena ambil masa untuk keluar. So finally alhamdulillah semuanya dah selesai. And now we go back to our rumah kita dekat Bangkok ni, dan kita rest lah untuk hari ni. So kita start untuk hari kita yang pertama, consider pertama esok lah. Yeah. Oh! High crowd, we get cash. Yeah.
โชว์พี่ Dream Fantasy แดนอยู่กับที่แค่ L เธอขยี้MMP มี Double E เชิญอยู่ในคลับยืนหนึ่งในปัตตภีแวกธรณี Mr. Party ดองเผลอออกมาเที่ยวตอนไนตี้ Everywhere โยกไปกับพี่ BKK ฉีกทุกทฤษฎีรัวสแนร์บีทเข้ากับที่ปลุกความเซ็กซี่ตอนเธอออกไปตี Baby Please tell me what you do you need. Wah, so malam semalam semua orang dah dapat berehat dengan tenang dan aman. So hari ni kita teruskan pencarian kita di mana consider hari ni adalah hari pertama kami berada di Bangkok dan kami telah pilih itinerary-nya adalah nak pergi ke Pahurat dan juga Chinatown. Kawasan Chinatown ni sebenarnya banyak barang-barang yang mungkin kalau peminat fashion tu dia tak tahu sebab dia bukan pembuat. Kalau macam kami pembuat pakaian dan juga jenama fashion, kami kena tahu kat mana lubuk nak cari barang-barang ni semua. Pahurat ni dia ada satu pasar yang macam Petaling Street ada, macam Coket ada, macam Kenanga pun ada. And Pahurat ni yang supply ke seluruh Thailand dan juga luar-luar kalau dia ada import export. Banyak lah berkaitan dengan fabric semua ada kat situ. Ada aksesori, ada kasut, ada kain, semua ada kat situ. Kiranya kalau korang first time pergi situ, korang sangat rasa excited. Yelah, kita alang-alang pergi walaupun ada kerja nak buat kan. Tapi kita mestilah sambil menyelam air kan. Macam aku pun cari juga barang-barang untuk aku kahwin. So, kita try lah cari kat situ. Mana-mana tahu kita jumpa ke yang benda special yang tak ada dekat Malaysia. Tapi sampai-sampai tutup pula, tutup awal. Lepas tu, kita orang pun dah sampai, tutup. Kita orang check-check rupanya public holiday dekat Thailand. Kita orang tak tahu kan. Kita orang sampai-sampai tengok public holiday, kedai tutup awal. Semua kedai tutup awal. Kita dah wasted one day. Kerana kita tak boleh nak proceed dengan misi kita nak mencari kain. Sampai-sampai je ada kedai tengah kemas, ada kedai yang tengah-tengah orang kata apa, range itu, range ini kan. Tapi ya, tak apa kerana kita ada lagi hari, lebih kurang 6 hari lagi berbaki. So, kita kena fikir backup plan. Apa yang kita nak buat selepas ini. Tapi bila berada di kawasan Pahurat tu, sempatlah juga saya masuk ke beberapa tempat ataupun kedai yang menjual aksesori lah, topi. Kita dapat masuk kedai yang supply kasut, yang kita boleh custom kasut. Saya dapat contact diorang, lagi mudah untuk kita berhubung lah. Maksudnya kalau saya nak order, saya tak perlu lagi pergi Bangkok selepas ini. Saya cuma duduk dekat KL, order saja secara online dan diorang boleh deliver ke Malaysia. Okay, mengikut waktu-waktu yang ditetapkan dan mengikut order apa yang saya mahukan. So, itulah yang seronoknya tapi nak tak nak memang kena pergi juga untuk jumpa dan tahu kat mana kita dapatkan sos tu. Aku bukanlah first time. Cuma bila dengan Neonet ni, aku pergi kat tempat yang aku tak pernah pergi. Ya, macam kita pergi Bangkok nak bercuti kan. Kita tak terfikir pun nak pergi tempat yang cari fabric, yang cari baju, kain yang untuk buat baju. Selalunya kita pergi kat tempat-tempat macam market dia, mall dia, tempat-tempat kaca yang kita boleh ambil gambar kan. Tapi bila pergi dengan Neonet, kita explore tempat baru yang kita tak pernah pergi. Which is aku rasa benda tu pengalaman yang sangat berharga lah untuk aku. So aku boleh belajar banyak pasal material, pasal kain dan aksesori yang diorang nak cari apa semua untuk Fashion Week kan. So kita plan untuk pergi ke tourist attraction which is nama tempat dia adalah Asiatic. So Abang Kar suggest kita pergi dekat ada satu tempat ni, mall dekat tepi sungai. Sungai yang kes Tangmo tu. Aku tak tahu sangat tapi penyanyi perempuan ke apa Thailand yang kena bunuh kat situ, Tangmo. Kat situ dia memang dari dulu vintage punya area, dia ada jual local brand, ada display designer punya item kat situ lah. Abang Kar cakap dulu banyak kedai-kedai local brand lah dekat situ. Tapi bila kita orang sampai, kedai semua dah lain. Banyaklah kedai yang tak ada. Lepas tu banyak juga kedai yang dah tutup. Mungkin sebab COVID kot. Banyak kedai dah tutup. After COVID tu pun dah kedai-kedai baru yang buka kan. Tapi tempat tu cantik. So alang-alang tu kita buatlah shoot Vogue Bar dekat situ. Shoot produk Vogue Bar. Kita buat content sikit untuk Vogue Bar. Kita terus set untuk shoot lah. So kita cover balik yang sepatutnya kita buat pada hari ni. Kita dah ganti balik dengan aktiviti
baru lah. So tak ada macam kita pun ambil public holiday bila dah sampai Bangkok. Asiatic ni memang tourist center lah ya. So cantik pun cantik. So kita kata okey, kita kena kejar sebelum sunset, kita kena sampai situ supaya kita dapat gambar yang menarik untuk kita orang kata apa, rakamkan sebagai konten untuk Vokbar dan juga Neonet sekali lah. Di mana gambar-gambar tu kita akan gunakan dekat social media, kita akan jadikan dia kempen untuk Neonet X Vokbar. Bila sampai je dekat Asiatic, saya terkejut lah. Asiatic tu semakin besar. Dulu saya pergi mungkin 4 tahun lepas, dia tidaklah sebesar itu. Tapi sekarang ni dia dah extend, dah jadi lebih besar dan lebih besar. Cumanya, kebanyakan kedai-kedai ataupun brand-brand fashion lokal dari Thailand yang ada di situ dah tak ada. Bila tanya-tanya, rupanya adalah sebab COVID, ya, tak survive. Jadi diorang terpaksa close down diorang punya business dan fokus kepada online sahaja. Selain daripada kita nak ambil gambar Vokbar, saya nak tengoklah juga kan apa yang in trend sekarang di sana dan juga material macam mana yang diorang banyak pakai kat sana sekarang ni. So, bila tak ada benda tu, kita chill-chill lah, kita lepak-lepak dan ambil gambar. Memang ramai betul orang dekat situ hari tu. Yes, public holiday rupanya. Orang lokal, orang Thailand, orang Bangkok sendiri pergi keluar dan lepak dekat Asiatic juga. So, tapi tak apalah, benda tu tak mengganggu perjalanan kerja kita orang. So, kita orang teruskan, kita buat photoshoot dan juga buat video shoot dan juga orang kata sambil-sambil tu kita lepak-lepak jugalah dekat situ kan. So, this is the end of day 1 kita dekat Bangkok. Adalah beberapa benda yang kita nak dan cari tapi tak dapat dilaksanakan sebab timing kerja dekat sini sebenarnya dah banyak berubah semenjak selepas habis COVID ni kan. Which is kedai tutup awal banyak. Tempat yang kita nak cari fabric pun sepatutnya tutup pukul 6, pukul 4 dah tutup. So banyak yang tergenala lah, tapi tak apa, because we have more days yang kita ada dekat sini. So kita try untuk catch up lah kita punya mission untuk mencari fabric dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan our fashion show di KL Fashion Week. Okay guys, iklan sekejap. Disebabkan episod ini dirakamkan sebelum KL Fashion Week dan ditayangkan selepas KL Fashion Week, ini bermakna baju ini telah pun dijual di platform kami. Ada 5 warna semuanya ya. Dah nampak sendiri kan? Okey, dan macam mana nak beli? Anda boleh pergi ke TikTok kami, iaitu tiktok.neonet.company, ataupun terus saja ke laman web kami di www.neonetcompany.com. Kalau nak link ada dekat bawah. Alright? Happy shopping, sesuai untuk lelaki dan juga perempuan. Morning, day 2. Today we are going to Chatuchak Market untuk pergi rasakan vibe 60s 70s fashion dekat area Bandel dekat Chatuchak. Let's go. Sawadika. Okey, untuk hari ni kita nak pergi Chatuchak. Dia ada pelbagai bunyi lah. So bunyi yang aku panggil Chatuchak. So dekat sini satu dia punya access untuk pergi sana memang senang. Dia macam central market lah. Kalau kat KL, dia sampai je terus kat satu tempat tu ada MRT station. Tapi beza dia, central market tu barang dia lah. Yang ini dia macam padang besar. Sebab padang besar pun rasa konsep sama Chatuchak tu lah. Cuma yang ni versi border Malaysia dengan Thailand kan. Benda yang paling aku nak pergi ialah Chatuchak. Sebab bila orang pergi Bangkok, benda yang tempat yang kita nak pergi ialah Chatuchak lah kan. Sebab Chatuchak kan tempat yang biasa orang luar datang nak cari barang kena pergi situ kan. Sebab kat situ orang, kita pun tahu kat situ pasar macam apa? Macam bazar, macam uptown yang paling besar kan kat situ. So kita boleh dapat banyak benda. Selalunya aku akan jalan dekat luar tu je tau, yang ada macam apa? Yang tepi-tepi jalan tu lah.
Tapi bila aku pergi dengan Neonet, dia orang bawa pergi belakang-belakang, ada tempat vintage, ada tempat bandar yang tak pernah aku masuk pun. Aku pernah pergi Chatuchak ni. Sebelum ni aku pernah pergi Bangkok kan. Dia memang besar lah. Kalau nak jalan satu hari memang tak habis lah. Tapi sebelum ni aku pergi, aku just beli macam barang-barang biasa lah. Barang-barang baju, benda-benda biasa. Masa nak pergi tu, aku tak adalah excited sangat. Sebab aku dah pernah pergi kan di situ kan. Tapi aku tak explore semua tempat tau. Aku just lalu mana-mana yang aku dapat lalu. Lepas tu dah aku balik kan. Second time aku pergi Chatuchak ni, dia punya experience dia lain lah. Sebab bila pergi dengan Neonet ni kan, dia atas dasar kerja kan. Kita nak cari barang, kita nak cari idea benda semua. Kita orang explore sampai ke pelusuk-pelusuk mana, entah aku pun tak pernah sampai dekat situ. Aku pun tak tahu ada kedai yang jual barang macam ni dekat situ. First time lah aku pergi Chatuchak tu, memang semua kedai aku pergi. Selalunya aku jalan je mana-mana yang aku dapat kan. Tapi ya aku follow macam Abang Kal, Syahir, dia orang dah banyak kali lah pergi Thailand kan. Pergi Bangkok, dia orang dah banyak kedai lah yang dia orang tahu kan. So bila aku follow tu, aku terkejut jugalah. Aku macam, uish, rupanya ada banyak lagi benda-benda yang aku tak jumpa kan. Bukan saya saja sesiapa saja memang wajib kena pergi Chatuchak Market. Chatuchak Market ni sebenarnya dia ada beberapa bahagian dan juga merupakan pasar ataupun bazar yang terbesar di Thailand. Ada lebih 15,000 kios ataupun outlet dekat situ. Bayangkan 15,000. Kau nak jalan satu hari memang tak cukup. Saya punya pengalaman kalau pergi Bangkok, saya akan spend 2 hari weekend sebab dia hanya dibuka weekend kan. Dia ada macam section-section tertentu lah biasanya untuk pakaian dan juga aksesori-aksesori ni dia hanya buka Sabtu dan Ahad. So untuk yang bahagian lain sebab dia ada banyak. Saya kalau tak silap saya dia ada lebih 20 bahagian ya, pakaian, fashion, maksudnya barang keperluan rumah, perabot, dia ada vintage, bundle, dia ada haiwan peliharaan dan macam-macam. So memang besar sangat Chatuchak ni. Okey, mula-mula aku pelik tau. Kenapa dia orang allocatekan 2 hari tau untuk Chatuchak ni. So bila dah pergi sana baru aku faham lah kenapa 2 hari kan. Sebab banyak sebenarnya benda-benda yang aku first time jumpa, aku baru tengok apa semua kan. So untuk first day pergi Chatuchak tu memang aku jadi rambang mata. Aku jadi macam, banyak barang yang aku nak beli, yang aku nak tengok. Kadang-kadang sampai satu kedai tu je sampai setengah jam aku duduk dekat situ. Memang tak cukup lah satu hari untuk pusing Chatuchak tu. Hari kedua tu barulah aku tahu barang apa yang nak beli, barang apa yang maknanya kita dah target lah barang tu kan. So kita datang, terus settle kan. So maknanya first day tu consider macam survey-survey lah. Survey-survey, tengok apa-apa yang ada, apa benda semua kan. So kita decide, okay, 2 hari tu memang kita kena spend time dekat sana. Hari pertama adalah hari untuk kita reki. Kita tengok barang apa yang boleh ataupun saya sebenarnya ke situ lebih kepada nak observation. Sebab saya nak cari inspirasi. Walaupun masa ada lagi sebulan saja, saya suka juga orang kata tengok sekeliling jugalah sebab dekat sana kita boleh nampak local people ataupun pelancong-pelancong. Kalau diorang ni memang suka vintage, diorang memang akan all out pakai vintage. Dan kebetulan memang Neonet punya collection tahun ni kita nak buat sesuatu yang vintage lah 60-an, elemen-elemennya 60-an, 70-an, 80-an. So memang lagi mudah dan bila kita pergi ke kawasan contoh pergi bandar dekat situ, saya sendiri boleh nampak okey baju yang macam mana yang saya boleh buat based on zaman-zaman itu. Kerana saya nampak sendiri dan dari segi siluet baju tu saya boleh tengok dan juga saya boleh pegang materialnya dan saya boleh cari material yang lebih kurang sama dengan apa yang dijual dekat bandar ataupun dekat vintage market yang ada di Chatuchak tu sendiri. So hari pertama memang nak usah-usah je. So hari kedua
adalah more kepada nak membeli. Membeli ni pula kita bukan membeli barang dah siap. Macam contoh kita beli aksesori adalah satu hal. Kerana kalau kita nak buat fashion show, kita perlukan aksesori juga sebagai styling. Kita nak cari topi lah, kita nak cari tali pinggang sebab Neonate tak produce tali pinggang. So kita kenalah pakai tali pinggang lain kan. So kita nak cari benda-benda lain lah, contohnya yang berkaitan dengan fashion show. So saya akan cari dekat sana jugalah, dekat Chatuchak. Dan lagi best kerana dekat situ ada vintage market dia. Vintage market dia tu besar dan juga macam-macam boleh dia dapatkan kat situ dengan harga yang sangat berpatutan. So puas hati lah, puas hati. Tahun ni kita dapat bonus sikit lah sebab orang kata apa, kalau geng-geng yang otai-otai apa dia mesti ada bahasa dia. So dia macam cakap dapat jumpa lubuk lah. Sebab aku tak tahu lah sebelum ni memang ada ke tak, tapi kali ni aku rasa first time sampai depan Chatuchak tu ada mall. So dalam tu tengah ada event vintage. So kalau macam kat KL, ada KL Vintage Festival kan dulu. Semua vendor-vendor satu Malaysia berkumpul meniaga barang vintage. Yang ni dalam mall. Mall tu aku rasa tak tahu lah. Mall tu memang kosong untuk event space ke ataupun lepas COVID punya setup kan. Mall tu kosong, ada perabot-perabot lah bawah. Tapi tu pun vintage. So yang kita orang pergi tu malam. So dia punya kedai-kedai orang biasa buka dah tutup, tapi event vintage tu lah, ada baju, semua jenis-jenis art piece lah. So ada juga macam tattoo untuk buat kat situ, tindik. Dia antara culture vintage scene dekat Bangkok. So dia ada event, so kita orang pergi, lagi jackpot lah sebab collection nostalgia dapat lagi banyak macam barang-barang styling, aksesoris, dan masa sama pun kita orang dapat macam Acap dia dapat refreshing untuk designing dengan inspiration untuk nostalgia punya collection. Rupa-rupanya kedai diorang yang dekat Chatuchak tu kedai yang kecil diorang tau. Bila kita orang borak-borak dengan dia baru tahu yang diorang sebenarnya ada kilang sendiri. So bila ada kilang sendiri, kita lagi senanglah nak buat apa-apa dengan diorang. Sebab diorang bukan sekadar kedai kecil yang biasa-biasa tu, dia memang ada kilang. Bagi saya, kalau anda pergi ke Bangkok, memang anda wajib untuk pergi ke Chatuchak Market. Dan saya sukalah tengok dekat sana, saya akan nampak orang yang dress up dia macam cool gila kan. Saya akan ambil gambar lah, saya akan cari inspirasi untuk designkan collection macam tu. So kadang-kadang kita tak boleh hanya, memanglah zaman sekarang ni kita boleh buka TikTok, kita boleh buka YouTube untuk cari reference kan. Tetapi lagi best kalau kita dapat tengok reference tu depan mata kita, dan juga kita boleh tengok macam mana keadaan ataupun struktur baju tu pada badan orang yang mungkin adalah pakaian harian, yang mana pakaian jalanan dia orang lah, streetwear dia orang. So seronok sangatlah. Puas hati dapat pergi Bangkok kali ni. Sebab apa? Waktu sekarang ni orang belum ramai. Okey, memanglah kalau nak compare dengan sebelum zaman Covid dulu, kalau pergi Chatuchak tu nak jalan punyalah susah, belaga-laga bahu kan. Tapi kali ni ramai tu ramai, tidak seramai sebelum zaman Covid dulu. So, alhamdulillah lah 2 hari ni dekat Chatuchak saya puas hati sebab saya dapat semua apa yang saya nak. Dari segi orang kata apa, barang-barang vintage, dan juga buat observation pasal fashion streetwear dekat sana. Yes, inilah dia keadaan dekat Chatuchak Market yang menjadi kegilaan orang ataupun pelancong ataupun orang lokalnya datang waktu setiap hujung minggu. Dan macam saya cakap tadi tu, saya suka sebenarnya bila tengok especially masyarakat yang ada dekat sini lah. Mereka walaupun panas-panas dekat Chatuchak ni, orang bergaya tau. Kalau yang memang jenis streetwear tu memang streetwear kau-kau punya lah. So saya banyak dapat inspirasi daripada idea-idea untuk mengeluarkan ataupun design baju untuk Neonate sebenarnya dekat sini. Saya suka macam mana how the locals, how the Thais dress up ataupun bergaya. Ini adalah pakaian seharian mereka. Memang best.
Okey, bagi aku kan, aku sebenarnya seronok tau pergi Bangkok ni tau. Aku sebenarnya suka dia punya culture, dia punya bahasa dia, lagu dia aku pun suka tau. Bila aku pergi Bangkok ni aku rasa macam aku ada dekat rumah aku, faham tak? Sebab ya macam asal-usul keturunan aku pun, nenek aku pun orang Thailand kan. So mungkin sebab tu jugalah kot aku rasa macam aku selesa gila dekat Thailand, aku tak tahu lah. Tapi tempat yang paling aku suka dekat mall dia lah. Aku suka gila pergi mall-mall dekat Thailand kan. Mall-mall yang besar, mall-mall yang kira macam famous lah dekat Bangkok kan. Sebab aku suka tengok dia punya local brand tau. Local brand dia bagi aku dia orang dah memang next level lah kan. Memang design dia pun, kain dia, apa dia semua memang best lah. Banyak lah aku dapat idea, aku dapat inspiration daripada situ kan. Lepas tu selain daripada local brand pun macam barang-barang yang biasa-biasa dekat pasar pun kadang-kadang banyak juga bagi inspiration dekat aku kan. Lepas tu harga barang dia pun murah. Orang-orang Thailand pun sempoi-sempoi semua kan. Aku sebenarnya hari pertama aku datang Bangkok pun aku rasa macam impressed kat Bangkok ni. First time aku pergi yang dekat mall yang ada banyak-banyak kain tu pun aku dah rasa impressed lah. Weh, list dia sumpah best gila weh, list dia. Geram je aku tengok. List dia kan, kalau nak buat baju pengantin tu memang akan nampak eksklusif gila lah. Sebab list yang ada kat situ berbeza gila dengan list yang ada kat Malaysia ni. So bila kau beli kat sana tak nampak kau sama dengan orang yang pakai kat Malaysia ni. So bagi aku Bangkok trip ni so far memang best gila. Tapi kita ada lagi beberapa hari kan. So tengok apa yang kita orang nak buat dalam 3-4 hari lagi ni. Mana tahu kita orang jumpa benda-benda yang lagi best. Tengok nanti. Alhamdulillah untuk 3 hari yang ni memang kira daripada half lah kita punya trip ni. Proses semua berjalan lancar walaupun ada yang cedera, ada yang dah pancit. Ya, kita orang pun lepas COVID kan, ni post COVID first yang orang panggil business outing lah. Sebab kerja lain, berjalan lain. So macam ada yang siang cari kain, petang shoot, pagi dah shoot, malam pun shoot, lepas tu buat design balik. So agak penat lah, tapi kita okey sebab sama je penat dia kalau buat satu projek yang plan besar kan. So far alhamdulillah dimudahkan urusan. Kita ada balance lagi kerja-kerja nak settle kan. Setakat ni semua berjalan lancar. Sepanjang 3 hari dekat sana, of course lah happy kan. Tapi sebenarnya tak puas tau. Sebab banyak gila benda yang aku rasa nak explore, geram sebenarnya. Tapi itulah, ada lagi 4 hari lagi masa untuk kita nak jalan-jalan, nak cari idea, nak cari barang apa benda semua kan. Aku harap aku dapat jumpa sesuatu kan, benda-benda yang best lagi kan. Dalam masa yang sama pun aku pun selit-selit gak sebenarnya cari barang kahwin aku kan. Bila masing-masing dah buat hal sendiri tu, aku tengok semua macam dah ni gimana ni, aku buat apa lagi, aku cari barang aku juga kan. Tapi tak jumpa lagi lah. Tak apa, ada 4 hari lagi. Aku harap sempat lah. Banyak lah barang yang aku boleh dapat idea apa dia semua. Berjalan juga kan. Cari barang juga, cari idea juga. Aku balik hotel ni nak kena sambung buat design lagi kan. Tak ada rehat sebenarnya pergi Bangkok ni. Rugi kalau rehat. Kita kena all out. 3 hari kita orang dekat Bangkok, semuanya berjalan lancar. Dapatlah apa yang kami nak. Kalau tak dapat pun, saya pun selalu kena fikir pasal backup plan lah, apa benda yang kita kena buat lagi dan lagi untuk mencantikkan lagi perjalanan kerja kita sebagai hunter. So sebenarnya tak sabarlah untuk kita explore lagi, tinggal baki beberapa hari saja lagi di Bangkok kerana lepas Chatuchak kita akan proceed ke tujuan asal yang lain tu adalah untuk mencari kain ya. Mencari kain ni macam Neonet sendiri, bila kami bawa Acap dekat sana, saya suruh Acap observe pattern yang tengah in dekat sana macam mana. So
Sebab kebanyakan kain yang kami beli adalah kain kosong. Kain kosong yang akan dibawa balik ke sini dan akan diprint mengikut design yang Neonet nak ataupun design Neonet sendiri. Kerana Neonet suka custom kain tu, print design kami sendiri. Kami tak nak sama dengan brand-brand lain. Macam tu. So maksudnya dekat situ lagi kita boleh orang kata explore creativity lagi lah. Creativity antara saya, Syahir dan juga Acap sebagai head of graphic dekat Neonet. So seronok lah. Tak sabar nak tunggu masa kita pergi cari kain pula selepas ini. Oi, Kal. Banyak barang? Dah settle dah. Okey. Hari ni hari kedua di Chatuchak Weekend Market ni. Saya dah beli dah semua barangan untuk aksesori untuk dipakai waktu fashion show nanti. Dan nampaklah dah tutup dah kan Chatuchak ni hari ni. So saya pun dah barai gila dah, penat ni kaki rasa nak tercabut dah. So saya rasa saya nak balik dulu. This is the end of day 3 dan kita jumpa esok, okey?